Hai, bertemu kembali dengan Cikgu RBT kamu, Cikgu Hadi Ismail. Okey, kelas kali ni kita nak tengok cara penyediaan larutan baja. Ini masih lagi bab sistem fertigasi. Kita nak tengok bagaimana penyediaan larutan baja bagi sistem fertigasi. Kita dah tahu untuk jalankan sistem fertigasi kita perlu ada larutan baja A, kita ada perlu larutan baja B, dan kedua-dua larutan ni kita perlu bancuh dia dan disediakan dalam tangki ataupun larutan nutrien. Bagaimana proses tu? Jom kita tengok. Alright. Okey. Kalau pelajar boleh tengok, yang tangki hitam ni di sebelah kiri dan kanan ni adalah stok baja. Stok baja A ni, stok baja A dia berwarna lebih kekuningan. Okey, stok baja A. Jadi kita ambil contoh macam kita nak bancuhkan di dalam tangki nutrien kita. Kita ambil satu jug daripada baja A, kita masukkan ke dalam tangki nutrien. Kita masukkan ke dalam tangki nutrien. Okey. Kemudian selepas ni kita akan ambil baja B. Kita akan ambil baja B, stok larutan baja B. Okey. Kalau boleh dia punya jumlah larutan dia mesti sama. Larutan dia mesti samalah. Okey, kita masukkan juga ke dalam tangki nutrien. Okey, kemudian kita isikan air di dalam tangki nutrien. Isikan air sehingga penuhlah. Isi. Saya buat cara manual ni supaya mudah untuk pelajar faham. Okey, bila dah sampai penuh macam ni, okey, sekarang ini untuk bagi sepenuhnya manual lah. Dia kalau ada automatik macam kita pakai air masuk melalui kita ada dia punya tu apa dia panggil bobola tu kan. Itu tak ada masalah, tak ada pulang lah. Ini saya tunjukkan secara mudah. Okey. Kemudian bila dah larutan tu tersedia, kita akan mula untuk semak ataupun kita nak cek sama ada larutan kita tu menepati ataupun tidak menggunakan meter isi. Ini kita dah belajar dalam keperluan asas. Jadi kita akan tengoklah. Ini saya menggunakan bacaan unitnya adalah kalau boleh tengok kat situ dalam unit micro S per cm. Okey. Jadi bacaannya kat sini kita tengok 13 lebih kurang kan 1390 tadi. Ini kalau bacaan ppm dia lebih kurang 690. 690 kalau bacaan micro S per cm tadi dia adalah 1000 lebih lah. 1000 lebih dia lebih kurang 1/3. Maksudnya ini sesuai untuk dialirkan ke tanaman kita. Dah sesuai. Cuma bacaan pada meter ni kadang-kadang dia tak terlalu tepat. Kadang dia ada dia punya ralat dia lah, ralat bacaan bagi ppm ataupun micro S per cm tu. Jadi nampak bacaan dia terlalu tinggi tu. 2558. Okey. 2558. Kalau tengok pada ppm pula, okey, 1279, 1379. Itu contoh. Yang tadi kalau tadi untuk sesuai untuk bagi tanaman-tanaman yang masih lagi kita panggil anak pokok. Yang bacaan yang kedua tadi dia lebih kepada bacaan-bacaan yang untuk pokok-pokok yang udah nak mengeluarkan hasil, nak menghasilkan buah. Contoh pokok cili, pokok tomato dan sebagainya. Okey. Ini contoh-contoh lah. Ini pokok-pokok yang dah memang sesuai untuk menghasilkan kita boleh dah tuai hasil. Jadi bacaan larutan baja pun perlu tinggi. Okey. Jadi itu adalah cara penyediaan bagi larutan baja untuk sistem fertigasi. Dan tengoklah ini contoh-contoh bagaimana baja bagi baja A, baja B, penggunaan baja A, baja B sehingga tu dia punya dia punya hasil-hasil tanaman. Memang subur-subur lah bila menggunakan baja A dan baja B. Jadi setakat itu dulu untuk kaedah.
penyediaan larutan baja. Okey. Jadi kita jumpa lagi pada kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.